Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan bil haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperbaiki, Allah akan mengelokkan bagi kamu amalan-amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Seperti Ustaz-Din, Muslim Masjid, Ustaz-Din Imam, seluruh itu bahasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan serta kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita, kesihatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan kesihatan zahir dan batin kepada kita semua, untuk kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah juga pada hari ini apa nama Melaka ni sejuk sikit. Sebelah kita menjaga tadi lambat sikit. Kalau bandar tu berapa tadi? Dia kata 3 jam, 4 jam dah hujan. Maknanya awal lagi lah sana. Alhamdulillah. Baik. Tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini ianya akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi antara orang-orang yang benar-benar berilmu. Setiap kali kita duduk dalam majlis ilmu, selain daripada kita nak mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala, antara lain kita nak apabila kita keluar daripada majlis ilmu, kita ni benar-benar mendapat ilmu daripada majlis yang kita sertai itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi baik, bila disebut tentang ilmu ni, dia ada tanda orang yang berilmu, dia ada tanda-tanda dia. Tanda yang pertama iaitu orang yang berilmu ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita biasa dengar kan, Allah firman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah daripada kalangan orang yang berilmu, daripada kalangan para ulama. Itu tanda.
Maknanya kalau kita keluar daripada majlis ilmu kan, tapi tidak sampai ilmu yang kita boleh itu tidak mendatangkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang kita itu belum cukup lagi, kita belum benar-benar dapat lagi ilmu yang kita pelajari. Tanda yang kedua iaitu kita lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang ilmu yang kedua iaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu ada dua tanda lah. Pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat faham tentang apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Ya, ilmu ni pun dia ada definisi dia kan. Ada maksud dia. Kalau orang tanya apa makna ilmu, apa definisi ilmu, boleh tak jawab soalan? Boleh jawab? Kalau saya tanya kan, apa maksud ilmu yang paling tepat? Apa yang kalau kita kata jawapan kita, ilmu itu adalah apa yang kita pelajari. Tepat kan? Ilmu itu apa yang kita pelajari. Apa kita perolehi? Apa yang kita perolehi. Kalau kita jawab apa yang kita pelajari itu, dia bukan ada salah, tapi dia kurang tepat. Kurang tepat. Ataupun ilmu ini adalah yang kita dapat, yang kita perolehi dan kita amalkan. Ilmu itu boleh definisi yang kita dapat dan yang kita amal. Boleh juga, tak salah, tapi kurang tepat lagi. Ilmu ini iaitu ilmu yang tepat adalah ilmu yang kita perolehi, maklumat yang kita perolehi diamalkan. Tambah sikit kan, tadi yang kedua tadi, yang pertama tadi yang kita dapat ya, kita tak amal. Yang kedua kita dapat, kita amal. Yang ketiga ni yang tepat, kita dapat, kita beramal atas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga tu mana InsyaAllah sempurna itu. Contoh kita kata tahu saja tapi tak cukup ilmu ni. Contoh kalau kita tanya orang yang kita kata berisap dadah kan, orang ambil dadah ni, kalau kita tanya dia apa hukum isap dadah ni, rasanya dia boleh jawab. Dia boleh kata tak boleh, haram, Allah boleh jawab. Maknanya ilmu tentang itu ada, tapi dia tak. Kita tanya mak repit kan, orang bawa motor sendiri tu kan, boleh tak boleh? Dia mesti jawab. Salah punya orang yang mencuri kan, dia tahu bahawa ilmu mencuri ni berdosa kan, tapi dia masih buat. Maknanya pengetahuan dia tu, dia belum benar berilmu lagi tentang apa perkara tersebut kan. Jadi sebab tu ilmu ni apabila kita dapat, kita tahu, kemudian kita beramal atas rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ambil contoh orang-orang yang buat benda yang tak elok, orang yang pandai, orang yang bagus kan. Contohnya apa hari ni orang banyak cakap tentang rasuah sebagai contoh. Orang yang terima rasuah ni bukan orang yang kadang-kadang kita lihat bukan orang biasa-biasa kan, orang yang luar biasa, orang yang bijak pandai, orang yang ada jawatan, orang yang, tapi kenapa masih mana ilmu tentang rasuah tu dia belum selesai tentang tu. Dia cuma tahu saja tapi dia tak dapat nak beramal lagi. Jadi sebab apa? Sebab tak sampai kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampai takut kepada Allah Subhanahu. Jadi bila saya bawa mukadimah ini, mudah saya yang membaca ni mukadimah ni beri peringatan kepada diri saya sendiri. Kadang ada banyak ilmu yang kita dapat, tapi kita tidak beramal dengan ilmu kita. Ataupun kita buat bukan sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat dengan sebab mungkin kita nak tunjuk ke orang, kita nak suruh orang kata kita baik dan sebagainya, tapi bukan sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan mukadimah itu sebagai
kita kata apa, memberi peringatan kepada saya yang bercakap dan tuan perempuan ibu yang Allah sekalian yang mendengar. Baik. Baik, soalan ini jawab. Saya boleh jawab dah. Baik, malam ini kita sambung muka surat 271. Tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan mencintai perkara yang baik. Salah satu tanggungjawab seorang Muslim dalam masyarakat ini, dia suka kepada perkara-perkara yang baik, ataupun dia suka kepada perkara-perkara yang bermanfaat, Dalam kitab Arab disebut sebagai yuhibbul ma'alil umur, yuhibbul ma'alil umur. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, Muslim yang sebenar sentiasa bertujuan mendapatkan kebaikan dalam hubungan sosialnya, dalam hubungan masyarakatnya, tidak pernah mendasarkan hubungan tersebut atas kepentingan yang remeh-temeh. Dia tidak ada masa nak melayan kebodohan dan perkara yang sia-sia. Di sini kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, bila kita hidup dalam masyarakat ini, kita akan jumpa dengan pelbagai karenah manusia. Kita akan jumpa dengan macam-macam perangai dan kelakuan orang ni. Sama juga orang lain pun akan jumpa macam tu juga. Mereka juga akan jumpa, ada masa dia akan berjumpa dengan perangai kita, kelakuan kita. Sama juga kita pun ada masa kita kena berjumpa, kena hadap perangai kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita, ahli masyarakat kita. Jadi dalam perangai, kelakuan, perbuatan, perkataan dan sebagainya itu, ada yang memberi manfaat, ada yang tidak memberi manfaat. Ada yang berguna, ada yang sia-sia. Ada yang sia-sia. Mungkin benda tu berlaku pada kita. Kita banyak buat benda yang sia-sia, kan? Kita nampak orang yang buat benda yang tidak bermanfaat. Dalam keadaan itu mungkin, kan, kita ni yang buat benda-benda yang tidak bermanfaat. Kita yang buat benda-benda yang sia-sia. Jadi sebagai seorang Muslim, dia memberi perhatian kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memberi manfaat, bukan perkara-perkara yang sia-sia, Disebabkan oleh cara Islam membentuk pribadinya mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia suka bersungguh-sungguh dan kata mana, benci kepada main-main. Maknanya benda yang baik, itu dia sebagai seorang Islam dia kena suka itu. Kalau benda-benda yang sia-sia, yang lara, yang apa gitu kan, yang mengaku dan sebagainya ni, sebagai seorang Muslim sepatutnya dia jangan rasa seronok dengan perbuatan atau perkara-perkara tersebut. Ini jadi cabaran kepada kita. Kadang-kadang benda-benda yang sia-sia ni, yang lalai, yang lara ni, yang kadang menjadi kesukaan kita. Ini yang kita sebagai seorang Muslim sepatutnya dia tidak melayan benda yang sia-sia ni, yang main-main, yang benda yang kecil-kecil ni, benda yang remeh-temeh, kan? Benda yang kecil. Dia cenderung mencapai tahap kemuliaan yang tinggi dan benci membuang masa kepada perkara-perkara yang sia-sia. Sebagai Muslim dia tidak akan terjebak dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dia benda yang baik pun, kalau kita tak jaga, melampaui batas, dia akan jadi sia-sia. Kita jumpa kawan, bagus kita jumpa kan, tapi kalau dah duduk lama daripada pagi sampai ke petang sembang, dia dah jadi sia-sia. Dia dah jadi tidak bermanfaat, tidak benar kan. Asalnya tu baguslah kita jumpa, tanya khabar dan sebagainya, minum, okey. Tapi kalau lebih melampau kan, duduk kan, main pingpong, bagus tu main pingpong. Tapi kalau daripada pukul 3
sampai pukul 6 orang duduk azan, tapi dia duduk main lagi, dah jadi tak baik. Contoh itulah. Benda tu, perbuatan tu tak ada masalah, harus memang sangat digalakkan. Tapi kalau melebihi, melampaui, dia akan jadi buang masa pada perkara-perkara yang sia-sia. Inilah bentuk sikap yang dicintai oleh Allah pada hamba-Nya, sebagaimana Rasulullah SAW memberitahu kita. Maksud Allah itu mulia dan mencintai orang yang mulia. Dia cinta perkara yang mulia dan membenci kepada kebodohan. Inna Allah Azza wa Jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbul ma'ali umur wa yakrahu safsafaha. Itu dalam bahasa Arab. Hadis riwayat Tabrani. Allah suka kepada mencintai orang-orang yang baik, orang mulia ni. Dan bukan saja Allah suka kepada orang yang baik, Allah suka kepada orang yang suka melakukan perkara yang baik, perkara yang mulia, dan membenci kepada perkara-perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang sia-sia dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW ada menyebut, dalam hadis 40 pun ada, min husnul Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, min husnul Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, di antara keelokan Islam, di antara kecantikan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada berkaitan dengan diri dia. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seseorang, keindahan Islam seseorang Muslim itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tiada berkaitan dengannya. Baik. Sebab itu sedikit keterangan daripada hadis ni. Disebut sini antara tanda-tanda keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan amalan yang sia-sia. Contohnya menjaga lidah daripada berkata ataupun menjaga lidah daripada bercakap tentang perkara-perkara yang sia-sia. Sebab apa? Sebut sini Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan dalam surah Qaf, berkata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya yang kita sebut ni melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sepatah kata keluar daripada mulut kita ada catatan. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sama-sama jagalah. Waktu orang yang kadang banyak bercakap tu kena, kan, kita ini banyak bercakap ni kena tengok kan. Takut yang kita banyak bercakap tu bukan perkara yang bermanfaat, tapi benda yang sia-sia. Kita ajak pula orang buat benda yang sia-sia. Perbuatan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tambah sikit lagi ya. Ada sebut dalam satu artikel disebut sini beberapa perkara sia-sia menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang dikatakan perkara yang sia-sia? Yang pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Kita dapat ilmu, kita ada ilmu tapi kita tidak beramal, maka kita telah melakukan perkara yang sia-sia. Ilmu yang kita dapat tu dia tidak memberi manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, maka sia-sia. Auzubillah. Ilmu yang kita belajar, yang kita faham tu dia tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Sebab tu ada banyak doa-doa kan, supaya kita apabila kita belajar ni, ilmu yang kita dapat itu dia memberi manfaat kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kan? Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, Kemudian yang kedua,
amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tidak ikhlas dan tidak ada contohnya daripada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Kita buat amal, tapi amalan kita tidak ikhlas, pernah ya, sia-sia je. Nauzubillah. Kita sembahyang, kita baca Quran, tapi baca Quran kita tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita buat kerana orang dan kerana lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan kita itu jadi amalan yang sia-sia. Nauzubillah min zalik. Ini yang kita takut ni. Kalau saya takut, kan? Takut. Kita buat, kita baca Quran, kan? Kita sembahyang, kita sebagainya, kita sedekah, tapi amalan tersebut tidak ikhlas, bukan kerana Allah tapi kerana yang lain. Jadi amalan tersebut dia jadi sia-sia. Alhamdulillah. Sebab Nabi pada sebutkan innamal a'malu binniyah, kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirah. Maka dah hijratu itu panjang hadis dia. Sesungguhnya setiap amalan itu dia bergantung kepada niat. Dan setiap seseorang itu apa yang dibuat bergantung apa yang dia niatkan. Malikul libri'in nawa. Yang ketiga, antara contoh perkara yang sia-sia ni, harta yang tidak diinfak, harta yang tidak diinfakkan, harta yang tidak diinfakkan. Kita ada harta tapi kita simpan. Biasa yang dalam masjid ni, insya-Allah, kan, orang yang mudah untuk menginfakkan harta. Baik, itulah pelaburan kita untuk hari akhirat, insya-Allah. Kemudian apa lagi? Hati yang kosong dari cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup dia, dalam diri dia tak ada ingat Tuhan ni. Jadi kehidupan dia jadi kehidupan yang sia-sia. Buang azan, masuk waktu solat, tak ada rasa apa-apa. Tengok dia buat benda-benda yang salah, benda-benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tak ada rasa nak bersalah, langsung tak rasa takut kepada Allah, langsung tak ada rasa rasa bersalah. Ini hati tak ada rasa takut kepada Allah, maka kehidupan dia kehidupan yang sia-sia. Kemudian disebut lagi oleh Imam Qayyim Al-Jauzi, tubuh yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh badan kita yang sihat ini kita tidak gunakan, tidak manfaatkan untuk kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun kalau saya memang bila kita baca ni kan, takut kat sini banyak ni. Kita tubuh badan kita sihat, kan? Mata kita nampak elok. Kalau baca Al-Quran tak payah pakai cermin mata pun. Ada orang nak baca Al-Quran, mata tak pun nampak, tak pasal guna cermin mata dan sebagainya. Tapi kita mata Allah bagi sihat, kan? Allah bagi sihat ni. Tapi kita dah baca Al-Quran mana itu? Mungkin saya lah, kan? Nak baca benda-benda yang baik, nak tengok benda-benda yang elok, jadi susah. Maknanya nikmat tubuh badan kita yang sihat ini, kan, jadi sia-sia. Sebab apa? Sebab kita tak gunakan untuk mengabdikan diri ataupun untuk kita mentaati perintah Allah, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Hikam boleh sebut, ada bahas tentang itu, kan. Allah bagi kita ni mata, kan? Mata boleh melihat. Sepanjang kita guna mata kita ni, kita ingat tak kepada Allah? Sepanjang kita guna mata kita ni, Allah bagi kita telinga. Sepanjang kita telinga yang sihat ni, yang boleh dengar dengan baik ni, kan, kita ingat tak kepada Allah? Kita dengar tak benda-benda yang baik? Atau kita lebih suka dengar benda-benda yang tak elok? Kita sama-sama muhasabah lah, kan? Saya muhasabah diri saya sendiri, kan? Telinga kita ni suka dengar apa? Mata kita ni suka tengok apa? Kita lihat diri kita sendiri, kan?
kaki kita tak ada apa, tak ada sakit-sakit lutut, boleh berlari, boleh kayuh basikal berkilo-kilometer, kan? Tapi dengan tubuh badan kita yang sihat, kaki kita yang sihat tu, kan, banyak mana kita guna untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia kesihatan tu menyebabkan dia lupa, dia tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia main sukan, main bola, main pun macam sehinggalah solat atas dia buat tak kisah, kan? Tak tahulah kalau trend hari ni apa nama, orang suka gaya basikal ni. Kes ni pun orang yang suka gaya basikal, kan? Baguslah gaya basikal tu, kan? Sihat tubuh badan, kan? Dalam keadaan sihat, dalam tu ada tak langgar perintah Allah? Okey, pakaian dia ketat, tak sesuai dan sebagainya. Maknanya masa tubuh badan kita yang sihat itu, kita tidak gunakan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sia-sia. Alhamdulillah. Banyaklah kalau kita kira tu, kan, nyaman ni mata kita, lidah kita yang boleh duduk bercakap ni, kan, banyak kita bercakap benda-benda yang baik. Masing-masing kita muhasabah diri kita masing-masing, kan. Saya yang bercakap ni pun tak boleh orang kata apa, saya sebut, kata apa, tak payah nak sembang kemas sangat lah. Tak payah sembang kemas sangat, kan. Duduk depan ni, kan. Betul dia ingat duduk kat depan ni. Saya kalau dia orang lain tak tahulah, kan. Duduk kat depan ni kira perfect, tak buat pun dah salah, kan. Kadang-kadang buat juga, terbuat juga. Jadi itu yang menjadikan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tidak memanfaatkan. Sebab tu Allah bagi peringatan kepada kita dalam Rasulullah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Kata Allah, dan sesungguhnya akan kami campakkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, akan kami campakkan kebanyakan ke api neraka sebagai bahan makan api neraka, kebanyakan daripada jin dan manusia. Iaitu apa? Iaitu lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ni ada hati tapi tidak mau menggunakan hati itu untuk nak memahami agama, untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walahum a'yun, ada mata tapi tak nak melihat benda-benda baik, malah menggunakan mata ni untuk melihat benda-benda yang tidak baik, yang ada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walahum adhan la yasma'una biha, ada telinga, kan, tapi tak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar peringatan, tazkirah dan sebagainya, kan. Jadi mereka ini, Allah umpamakan mereka lebih teruk daripada binatang ternakan, kan. Kalau balhum adall, lebih teruk, lebih teruk daripada na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi itu tentang tubuh badan kita. Kalau kita tak manfaatkan, kita telah melakukan perkara yang sia-sia. Yang keenam, mencintai Allah namun tidak berpegang kepada redha Allah dan mengikut perintahnya. Kita mengaku kita seorang Islam, kita beriman kepada Allah, tapi kita tak buat, tak beramal. Jadi sia-sia, tak ke mana? Tak ke mana. Di antara lain lagi, waktu yang ada tidak diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Waktu Allah bagi kita 24 jam, kan, banyak semua orang dapat sama. Jadi beruntung orang yang memanfaatkan waktunya. Maknanya dia gunakan, dia mengisi waktu 24 jam itu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Setiap orang dia berbeza-beza cara dia nak mengisi. Cara nak mengisi ni beza-beza. Ada orang dia banyak gunakan telinga dia untuk nak mengisi kebaikan. Ada? Tengok.
dia tak ada apa nak buat, tapi dia suka dengar kuliah ke, dengar benda yang baik-baik lah. Ada orang mungkin dia tak suka dengar, tapi dia suka tengok kan? Dia suka tengok. Hari ni kalau orang yang kat rumah kita ada internet, sebenarnya kita buka YouTube ke, tengok benda-benda yang baik-baik dan sebagainya lah. Ada orang dia guna tenaga dia, untuk mengisi masa depan. Masa yang ada tu diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Itulah antaranya. Jadi mudah-mudahan kita ni, selain daripada kita tak suka kepada orang yang melakukan benda yang sia-sia, yang paling penting pada saya adalah kita jangan buat benda yang sia-sia. Kan? Manalah kita ni kata sebagai seorang Muslim ni, dia suka benda-benda yang bermanfaat dan dia benci kepada perkara-perkara yang sia-sia. Jadi kita, yang lebih penting adalah kita jangan buat benda yang sia-sia. Bila kita tak buat benda yang sia-sia, insya-Allah kita akan buat benda yang bermanfaat. Banyak benda kita nak buat kan. Baik, habis tajuk tu. Terus kepada tajuk yang kedua. Satu perkara tajuk tu saya tambah sikit lagi ya. Salah satu tajuk lain adalah ucapannya tanggungjawab seorang Muslim dalam masyarakat. Ucapannya atau perkataannya tidak berlebih-lebihan ataupun berpura-pura. Ucapannya tidak berlebih-lebihan atau berpura-pura. Jadi dalam Arab disebut la yatanaqqa'u fi kalamihi. Baik. Kata pengarang dengan itu, Muslim yang sejati menjauhkan ucapan yang berlebih-lebihan bertujuan untuk menunjuk-nunjuk atau sengaja hendak menarik perhatian orang kepadanya. Muslim yang sejati, dia menjauhkan diri dia daripada dia bercakap benda-benda yang lebih. Benda tu sikit je, tapi nak bagi nampak seronok ni, nak bagi nampak best cerita ni, dia tambah-tambah, dia lebih-lebih. Ini saya rasa banyak ni. Dalam masyarakat kita ada ni kan, punya nak bagi, nak suruh orang gelak sampai kadang-kadang tambah lebih. Supaya apa? Untuk tidak menarik perhatian. Dia benda ni, saya dengan satu kuliah ya. Dia bukan kena pada orang biasa. Dia ustaz-ustaz duk mengajar pun sangat terdedah kepada ni, buat benda-benda macam ni kan. Dia cerita tu tambah ni kan. Hadis Nabi sebut gini dah, tapi cara cerita tu menokot tambah tu kadang-kadang sampai berlebih-lebihan kan, sampai berlebih-lebihan. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak supaya biarnya cerita ni, tapi sedangkan tu dah tambahan. Okay, supaya seorang itu dia sepatutnya tidak buat itulah. Ucapan yang berlebihan dan kata-kata bodoh itu bukanlah sifat bagi seorang Muslim yang sejati, yang cintakan kepada perkara-perkara mulia dan bencikan kebodohan. Sifat tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berakal, yang hanya ingin menunjuk-nunjuk dan menarik perhatian orang kepadanya. Kalau orang suka cerita, suka cakap ni, dia tak ramai, tapi ada. Dalam masyarakat ni dia tak ramai orang macam ni, tapi dia ada. Kalau dia datang tu kan, ada lah cerita yang dia nak cerita lah, dia nak beritahu kita tu. Kadang-kadang sampai ni, ya ke tidak ni. Sampai kita pun ada tu, ya ke tidak ni kan. Tapi sebabkan dia tu kita dah kenal, orang yang macam ni, layan je lah. Boleh cakap, tapi jangan melampau, jangan berlebih. Jangan berlebih. Ini cerita hujan malam ni. Ni dia boleh, kalau orang yang suka tambah-tambah ni, dia boleh cerita hujan tu macam mana. Hujan tu biasa ya, tapi cerita dia tu seolah-olah lebih daripada apa yang berlaku. Sebagai seorang Muslim, kita kena jaga. Dia part ni dia berkaitan dengan apa kita kata? Berkaitan dengan lidah. Dia berkaitan dengan lidah. Kita baca sini. Apa bahaya lidah ni yang disebut oleh Nabi SAW kalau tak jaga.
Baik, sifat tersebut dimiliki oleh orang yang tidak berakal, yang hanya ingin menunjuk-nunjuk dan menarik perhatian orang daripadanya. Oleh kerana itu, Islam sangat keras pada orang yang berlebihan dalam ucapannya. Nabi Islam tak suka marah kepada orang yang bila dia bercakap ni berlebihan. Dan selepas Allah berkata, Abu Bakar dan Umar juga keras terhadap orang-orang seperti itu. Sehingga Allah SWT berkata, maksud demi dia, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih keras ke atas orang yang suka berlebihan dalam ucapannya selain daripada Rasulullah SAW. Rasulullah tak suka kepada orang yang cakap lebih ni. Dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih keras bagi mereka, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih keras lagi terhadap mereka selepas kekuatan baginda selain daripada Abu Bakar. Dan aku fikir bahawa Umar yang lebih ditakuti di atas muka bumi ini adalah orang-orang itu. Maknanya selepas Nabi wafat pun, para sahabat pun kan, selepas itu pun tak suka kepada perbuatan orang yang suka bila dia bercakap ni, dia suka nak lebih-lebih kan, lebih-lebih. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam orang jenis itulah. Ini dia berkaitan dengan lidah. Okey, saya baca sikit beberapa hadis tentang bahaya lidah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang tidak dia fikir. Okey, seorang hamba dia bercakap pun dia tanpa dia fikir, sehingga dengannya dia terjumus ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Bahaya lidah ni. Banyak orang yang cakap tanpa dia berfikir. Mana dia bercakap lah, dia tak ada kisah betul ke salah, apa yang penting aku cerita boleh orang dengar tu best, orang dengar seronok kan, sehingga sanggup sampai benda yang tak ada pun diadakan, disebut juga nipu dan sebagainya. Maka orang ini kan, Nabi kata apa, dia ni akan diubah ke dalam api neraka yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Alhamdulillah. Itu lidah kita ni bahaya ni, tidak. Lidah ni kita kata apa, kena jaga. Saya dah catat sikit apa bahaya dosa-dosa yang sebut daripada lidah ni. Saya letak disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahaya-bahaya lidah ni, antara kejahatan lidah ni, antara yang disebut sebagai bercakap pada perkara yang tidak perlu. Dari lidah ni bercakap berlebih-lebihan yang sebut tadi, yang dalam kitab sebut ni kan. Kita tengok dalam kitab Ihya. Saya tetap ambil daripada kitab Ihya tadi. Berbual-bual dengan perkara maksiat, cakap benda-benda yang maksiat, ini main daripada lidah. Apa lagi? Berbantah-bantah ataupun bertengkar, main daripada lidah juga. Perbuatan ini datang daripada lidah. Bertelingkah, percakapan indah yang dibuat-buat, maksud seronok dengar cerita kan, tapi benda tu tak benar. Ini antara kejahatan lidah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita buat, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita ni kan. Lidah ni paling mudah ni, orang kata apa, lidah tidak bertulang, dia petik je kan, mudah keluar daripada lidah ni. Macam kita tahu di bawah bagi kita layan Sebahagia tu, patutnya kita nasihat dia. Tak pun kita begini, kita sibukkan diri. Maka kita jangan fokus pada kita sibukkan diri. Kita tanya benda lain ke, buat benda lain ke, jawab telefon ke, buatlah apa-apa untuk kita nak hindarkan, elakkan daripada orang yang macam ni. Saya ingat satu, saya dengar bila, saya baru dengar je berkaitan dengan ni, ikim, dalam ikim dan orang ipas ke apa, disebut tu macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada
yang kita kata apa yang ada ni, dia suka cakap benda yang tak elok ni. So cara dia tu kita kena ubah, kita elakkan, kita buatlah benda-benda lain. Kan kita iterap, kita tanya ke kita, supaya kita tidak layan apa nama perbuatan tersebut. Okey. Kemudian bagi melaknat, maki orang, menghina, bocor rahsia pun ni kejahatan lidah ni. Syarat kata dalam bilik syarat ni saja keputusan. Belum syarat habis dah. Orang luar dah tahu. Ini kejahatan lidah. Kemudian berjanji tapi dia dusta, mengumpat, namimah ni mengadu domba. Kan dia suka kan cucuk nak bagi orang gaduh. Ini sebab dosa lidah. Apa lagi? Pujian yang boleh merosakkan. Dia puji itu bagus, tapi pujian itu bukan nak bagi baik, pujian itu nak bagi rosak. Dan lain-lain lah, banyak lagi. Itu antaranya. Jadi kita kena jaga lidah kita. Baik, kita tengok soalan ni. Dah susah nak jawab ni. Soalan dia boleh jawab lagi. Baik, soalan dia, dalam silaturahim kita seharusnya tidak ada sikap memilih kawan. Dalam hubungan silaturahim, dia jelas bahasa kita ni dalam persaudaraan kita sesama Muslim lah. Kalau dalam silaturahim ni dia bukan kawan, dipilih adik-beradik. Oh betul, silaturahim ni dia berkaitan dengan adik-beradik yang keluar daripada rahim yang sama. Tapi tak apalah kan, kita dah bisa faham tu. Maknanya sini masuk persaudaraan kita sesama lah. Tak kira yang susah ataupun yang senang. Dalam Islam pernah dinyatakan sekiranya kita berkawan dengan ada niat tertentu dengan orang yang kaya dan berharta, maka hilanglah 2/3 daripada agamanya. Allah ini saya tak ada maklumat ni. Hadis ke apa ke? Terus soalan kan? Hilang 2/3 2/3 orang yang berkawan dengan niat dengan apa? Niat ada tentulah berkawan dengan orang kaya dengan ni, maka hilanglah 2/3 daripada agamanya ni. Wallahu a'lam, ini saya tak pastilah. Mungkin ada, wallahu a'lam. Dan ada juga insan yang berbangga yang mengatakan dia hanya berkawan dengan alim ulama dan memandang rendah terhadap orang lain. Apakah pendapat Ustaz? Apa pendapat tuan? Kita kan dapat ni. kawan dalam kawan ada mengenai Dia dalam soalan tu pun dah ada niat dia dah. ada jawapan. Dah ada jawapan. Kita bila kita berkawan, niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan atas dia. Yalah, kita ni hidup ni kepentingan tu mesti ada. Kalau tak ada kepentingan tak boleh. Memang dia mesti ada kepentingan, tapi kepentingan dia macam mana? Kepentingan ini bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Semua kita ni ada kepentingan. Kita datang ilmu mesti ada kepentingan. Apa kepentingan dia? Nak dapat ilmu. Kita datang masjid solat berjemaah, kita nak kepentingan tu. Apa kepentingan yang kita dapat? Dapat boleh jumpa kawan, dapat pahala berjemaah dan sebagainya. So apa saja perbuatan yang kita buat mesti ada kepentingan. Orang yang buat sebenarnya tak ada kepentingan ni tak tahu lah. Semua perbuatan yang kita buat mesti ada kepentingan. Tapi kepentingan yang macam mana? Kepentingan yang bertepatan dengan syariat. Sama juga dengan bab pilih kawan ni. Sepatutnya Islam dia tak ada ni kan, kita kena berkawan semua lah. Bukan ada, kita kata ada tujuan-tujuan yang tidak elok. Yang tidak elok. Kita berkawan dengan orang baik, orang kaya, kan? Tak apalah, memang itu Allah SWT tak ada masalah. Kita berkawan dengan orang yang miskin, salah tak? Tak ada masalah. Niat kita mungkin untuk tolong dan sebagainya. Kita boleh berkawan dengan orang yang jahat, orang yang, contohlah kita kata dia ni orang bukan pergi masjid lah, kita pergi masjid. Kawan kita enak itu dia bukan pergi masjid, boleh tak kita nak ni biar kata dia? Tak boleh, kena berkawan. Tujuan kita berkawan itu mungkin untuk kita nak ajak dia buat baik dan sebagainya, kan? Ajak dia pergi masjid dan sebagainya. Kita berkawan dengan orang yang dah baik, ada lagi kelebihan lain. Niat kita, pada saya lah orang-orang yang bertanya, kita kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia, kepentingan pun atas kepentingan agama, nak mengeratkan hubungan
persaudaraan sesama umat Islam. Kan? Bukan ada kepentingan yang negatif. Kepentingan yang tak elok ni bukan itu tujuannya. Kadang kita ni pilih kawan, kita nak cari kawan yang baik, kan? Kita ni kadang ni baik sangat lah. Itu satu benda yang kita nak ajar, kan? Kita nak cari orang yang ada ilmu yang nak kawan. Kita ni ilmu kita banyak sangat, contoh, kan? Itu pun kena lihat lah. Jadi mudah-mudahan kita hidup dalam masyarakat ni, memang agama kita suruh hidup dalam keadaan yang harmoni, saling lekat melengkapi. Dengan kita rasa kita lebih baik daripada orang lain dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat ni, setiap orang dia ada peranan dia, setiap orang ada fungsi dia. Saya dengar Ustaz Fahrul Bakri yang cerita, tanpa kita tidak sempurna orang lain. Tanpa kita, ataupun tanpa dia tidak sempurna kita. Tanpa orang tu tak sempurna kita. Imam ada, tapi makmum tak ada. Tak sempurna imam. Tak ada orang nak jadi makmum. Bilal Al-Niyazan, kan? Bagus itu. Tapi syiar tu, ajak orang sembahyang tu tidak akan pergi ke mana kalau jemaah tak ada. Sebab tu setiap orang ada fungsi dan peranan dia. Setiap orang, kan? Maknanya kita ni diperlukan oleh orang lain pun perlukan kita. Kita lihat itulah, kan? Mudah-mudahan kehidupan masyarakat kita ni lebih harmoni, lebih baik, ya? Lebih baik. Jadi wallahu a'lam. Kalau jawapan saya itu tidak memuaskan, minta maaf banyak lah. Itu adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah pada minggu depan kita akan lihat tajuk berkaitan dengan suka sangat tengok orang susah. Boleh dia susul. Jangan suka sangat, ya? Tidak gembira dengan nasib malang yang menimpa orang lain. Maknanya apa? Ada dalam masyarakat kita yang dia seronok tengok orang lain susah. Jadi minggu depan insyaAllah kita tazkirah tentang tu. Ya, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang semua dari takdir diri sendiri. Tak apa, dan daripada insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.